Perpaduan dan integrasi merupakan dua konsep yang saling berkait rapat melalui dua proses yang berbeza berdasarkan perlembagaan, persekutuan, dan prinsip rukun negara. Pertama, perpaduan kaum. Keadaan rakyat daripada berbagai etnik, agama, dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Kedua, integrasi nasional. Satu proses dinamik yang merapatkan hubungan antara negeri dengan wilayah yang membentuk satu bangsa. Pentadbiran British bermula pada tahun 1874. Selain itu, dasar British yang mengutamakan sektor ekonomi menyebabkan pekerja dibawa masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor pelombongan, perladangan, dan perniagaan. Bumiputra pula tertumpu di kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Keadaan ini menyebabkan mereka terpisah dan berlaku kerenggangan hubungan kaum. Kesannya, masalah hubungan kaum berterusan sehingga selepas kemerdekaan dan menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Seterusnya, kegiatan ekonomi dan petempatan. British memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan perlombongan biji timah dan perladangan getah. Kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum menyebabkan pemisahan dari segi petempatan. Rakyat juga terpisah dengan petempatan yang wujud di kawasan perlombongan, bandar, estet, dan perkampungan. Keadaan ini menyebabkan setiap kaum kurang berinteraksi antara satu sama lain dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Sistem pendidikan. Dasar pentadbiran British menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernakular Melayu, Cina, India, dan Inggris. Sekolah vernakular berkembang mengikut kaum masing-masing. Sistem pendidikan vernakular diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Pendidikan vernakular mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Yang terakhir, fahaman politik. Fahaman politik berasaskan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan sehingga kini. Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan petempatan menyebabkan parti ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Isu yang diperjuangkan berkaitan dengan bahasa, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum di negeri ini. Memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Antaranya politik. Menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara yang terletak di bawah bidang kuasa Mageran. Jabatan ini berperanan mendraft satu ideologi untuk negara dikenali sebagai rukun negara. Mewartakan pembentukan Majlis Muhibah Negara pada 18 Julai 1969. Majlis ini bertujuan menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Menubuhkan Majlis Perundangan Negara pada 29 Januari 1970. Majlis ini ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dan wilayah. Selain itu, majlis itu juga bertujuan memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Membentuk gabungan parti politik selepas peristiwa 13 Mei 1969. Penyelaras perkhidmatan awam antara semua negeri. Penyelarasan ini mewujudkan integrasi antara negeri. Seterusnya, ekonomi. Pertama, meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia yang memberikan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Kedua, memperkenalkan beberapa dasar pembangunan ekonomi seperti Dasar Ekonomi Baru DEB dan Dasar Pembangunan Nasional DPN untuk kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. Ketiga, memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti di Bayan Lepas, Pasir Gudang, dan Pelabuhan Kelang. Keempat, mengintegrasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi Melayu termasuk di Sarawak dan Sabah. Kelima, pembangunan ekonomi Melayu membuka peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil. Yang terakhir, sosial. Pertama, menambah baik dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1996 bertujuan mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Kedua,
mengukuhkan sistem pendidikan melalui pelaksanaan dasar pendidikan seperti laporan Rahman Talib, laporan jawatan kuasa kabinet, dan falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini dapat melahirkan rakyat yang patriotik dan mempunyai semangat cinta akan negara. Ketiga, menggalakkan pengalaman satu kebudayaan kebangsaan yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Keempat, menggalakkan penglibatan dalam sukan. Dan yang kelima, memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. Akta Pendidikan Negara untuk mewajibkan murid-murid melengkapkan persekolahan dari darjah 1 sehingga tamat tingkatan 5. Identiti bidang itu sendiri. 7.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan merupakan saluran terbaik bagi merealisasikan matlamat membina perpaduan kaum dan integrasi nasional. Matlamat ini terkandung dalam laporan Rahman Talib, kajian Aminuddin Baki, laporan jawatan kuasa kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan, dan akta pendidikan 1996. Latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Antara tujuan dasar pendidikan kebangsaan dibentuk ialah: pertama, memupuk perpaduan kaum; kedua, menyediakan tenaga mahir; ketiga, mengadakan sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara; keempat, menggalakkan perkembangan kebudayaan, ekonomi, dan politik; kelima, melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan harmoni serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Seterusnya, laporan Rahman Talib. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib pada tahun 1960 untuk menyemak semula dan mengukuhkan penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Laporan jawatan kuasa ini menjadi asas penggubaran akta pelajaran 1961 dan penyemakan dasar pendidikan kebangsaan seterusnya. Laporan Rahman Talib masih mengekalkan teras sistem pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi. Laporan Rahman Talib menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan. Penggunaan bahasa yang seragam dapat mewujudkan perpaduan. Laporan Rahman Talib juga mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan negara kita bagi semua jenis sekolah. Kurikulum yang berorientasikan negara mewujudkan perasaan cinta akan negara. Di samping itu, laporan Rahman Talib juga mencadangkan beberapa cadangan tambahan kepada penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Cadangan tambahan ini bertujuan memperkukuh semangat kekitaan dan kebersamaan dalam kalangan murid berbagai kaum ke arah perpaduan. Antara contoh cadangan tambahan ini ialah: yang pertama, penekanan kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Yang kedua, mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap bertoleransi, bekerjasama, dan persefahaman antara kaum. Laporan Rahman Talib kemudian dibuat menambah baikan dan dilaksanakan sepenuhnya melalui kajian Aminuddin Baki, yaitu: yang pertama, memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Yang kedua, memperkenalkan kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang melibatkan pelbagai kaum serta persediaan memenuhi permintaan pasaran kerja. Dan yang terakhir, mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk memupuk perpaduan. Seterusnya, laporan jawatan kuasa kabinet. Pertama sekali, jawatan kuasa kabinet ditubuhkan pada bulan September 1974. Fungsi jawatan kuasa ini adalah untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Laporan jawatan kuasa kabinet diumumkan oleh Menteri Pelajaran pada tahun 1979. Antara kandungan laporan jawatan kuasa kabinet yang mempunyai matlamat bagi memperkukuh perpaduan termasuklah seperti yang berikut. Pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Kedua,
penegasan kepada pendidikan kerohanian melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Ketiga, penekanan terhadap aktiviti ko-kurikulum yang melibatkan semua kaum seperti unit beruniform, sukan dan permainan serta persatuan. Akhir sekali, hasil daripada laporan jawatan kuasa ini menghasilkan ko-kurikulum baru sekolah rendah KBSR yang diperkenalkan pada tahun 1982. Ko-kurikulum baru sekolah menengah KBSM dan falsafah pendidikan negara pula digubal pada tahun 1988. Selain itu, terdapat juga falsafah pendidikan kebangsaan yang digubal pada tahun 1988 dengan nama falsafah pendidikan negara untuk memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara ke arah perpaduan. Falsafah pendidikan negara ditukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan juga intelek. Terakhir, ada Akta Pendidikan 1996. Kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan melalui Akta Pendidikan 1996. Kedudukan ini diperkuat lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan di semua sekolah dan institusi pendidikan. Institusi pendidikan swasta pula dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral untuk memupuk semangat cinta akan negara serta nilai murni.